Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang sedang menonton rancangan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada rakan penyampai berita pagi dan juga Kanta 744. Sekarang kami akan bersama dengan anda 2 jam untuk kami menyampaikan informasi dan juga maklumat. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Raja Sufia Raja Arif. Sehingga pukul 10 kami akan bersama dengan anda. Ya, bagi anda yang tidak berkesempatan untuk menonton kami di kaca TV anda, jangan risau, anda juga boleh menonton kami di Facebook kami, iaitu Selamat Pagi Malaysia yang ada di Seri Pagi, dan juga di RTM Clip bagi memudahkan anda. Mungkin sambil memandu tu kan boleh dengar suara kami. Jadi mudahlah untuk kita mendapatkan informasi dan apakah antara perkongsian kami pada pagi ini, insyaAllah. Sufia, hari ini 28 Februari, esok 29 Februari. 29 Februari ini kira tarikh boleh dikatakan sebagai keramat. Kita berada dalam tahun lompat. Maksudnya tahun ini kita akan ada ekstra 24 jam dalam masa setahun lah. Betul. Sangat bermakna kalau 24 jam nak buat apa? Yang lebih tu. Macam-macam yang kita nak buat. Dan yang paling istimewa, siapa yang lahir 29 Februari, esok anda perlu meraihkan ulang tahun kelahiran anda. Kerana ulang tahun kelahiran anda akan hanya ada ataupun hanya akan pada 4 tahun sekali. 4 tahun sekali sahaja. Cukup istimewa. Sebab lagi tahun depan pula kita dah tak jumpa. Dah tak ada 29 Februari. Kita nak mulakan Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Kita imbas sedikit apa yang terjadi semalam, yang mana kalau kita lihat Perdana Menteri telah pun menerima kunjungan Perdana Menteri Kemboja dalam lawatan rasmi sehari ke Malaysia. Jadi perbincangan mengenai hubungan dua hala antara kedua-dua negara berjaya diperkukuhkan lagi, dan untuk pengetahuan semua, nilai perdagangan antara Malaysia dan Kemboja lebih 3 bilion ringgit, dan juga ekspor Malaysia ke Kemboja ini berjumlah lebih 2 bilion ringgit. Bermakna Kemboja ini merupakan salah satu negara yang kita ada hubungan perdagangan, dan juga Kemboja ini merupakan negara yang kelima terbesar dalam aspek perdagangan antara negara-negara ASEAN. Dalam pada masa itu juga, kalau kita lihat satu memorandum persefahaman telah pun dimeterai untuk mengukuhkan kerjasama dalam inovasi keuangan dan juga pembayaran. Jadi ini telah pun dimeterai oleh Gubernur Bank Negara kita, Abdul Rashid Ghafur, dan juga Gubernur Bank Pusat Kemboja. Jadi dalam sidang media bersama Perdana Menteri juga, Perdana Menteri menekankan kepentingan MOU antara kedua-dua bank pusat itu adalah suatu yang bermakna kerana ia merupakan salah satu usaha bagi menangani isu ataupun masalah dengan mata wang. Jadi itu sedikit perkembangan lawatan Perdana Menteri Kemboja ke Malaysia. Okey. Berita seterusnya. Tak lama lagi kita nak puasa. Macam mana persediaannya, Ridwan? Alhamdulillah. Saya kira semua orang sudah bersedia. Kalau tengokkan konten rancangan radio, TV, semua pun sudah ke arah itu. Bermakna kita pun sudah ke arah itu. Cuma ramai yang sedang bersedia nak serang bazar mana. Itu pun persediaan juga kan? Persediaan. Tapi itulah, bila cakap tentang bazar harga kan, kuih banyak berlaku kan sebelum ini. Jadi ini antara perinciannya iaitu KPDN pantau bazar Ramadan, dan antara perincian di sini iaitu Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Bahagian Penguatkuasa KPDN Samsul Nizam Khalil berkata usaha itu bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan terhadap pengguna. Setiap bulan Ramadan kita akan mengadakan operasi untuk di pasar-pasar Ramadan bagi memastikan bahawa setiap peniaga terutama sekali perlu ada tanda harga yang pertama. Yang kedua adalah harga perlu jelas. Alat timbang yang digunakan untuk timbang ikan apa semua itu kita perlu untuk ditentukan bahawa ianya adalah sah dan tidak menjual barangan tiruan. Sedikit peringatan untuk kita kan, masyarakat yang akan ke bazar Ramadan. Apabila dah ada tanda harga, kalau rasa mahal dan tak mampu nak beli, jangan beli. Betul. Sebab orang kita, ada sesetengah antara kita ni dah tahu mahal, dah nampak harga, beli, dah rasa mahal, lepas tu dia viralkan. Lepas tu komplain. Itulah kata nama buruk peniaga juga yang akan dapat. Tapi kita dah nampak kan tanda harga di situ. Kalau tak mampu, tak usah belilah. Kita ada hak sebagai pengguna untuk melaporkan dan juga untuk buat keputusan sama ada untuk buat pembelian ataupun tidak. Jadi pilihan di tangan anda. Pastikan anda buat pilihan yang terbaik dan juga yang sesuai untuk kita lah. Sebab bulan Ramadan ni banyak masalah pembaziran juga yang akan berlaku. Jadi perlu untuk kita sentiasa kawal apakah antara keperluan dan juga kehendak kita ketika khususnya bulan Ramadan nanti. Dah tak sabar nampaknya bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ini juga kita akan
akan berhadapan, dijangkakan Met Malaysia mengatakan kita akan berhadapan dengan cuaca panas mungkin sehingga hujung Ramadan, sehingga raya mungkin. Dan kalau kita lihat di Perlis sekarang, kalau kita ke Perlis, seolah-olah dah macam sama di Western country ataupun negara-negara barat, dia agak kekuningan, yellowish. Kalau di Pantai Timur, kita akan tengok cuaca panas itu langitnya cukup biru kerana pantulan daripada laut lah kan. Itu macam teaser je kita nak ke sana. Kerana Sarawak Pagi Malaysia akan bersarang di Perlis dan juga di Terengganu sebelum puasa. Ya, insyaAllah. Okey. Ini daripada KPM yang mana akan mengekalkan garis panduan pakaian sekolah yang sedia ada. Yang mana Kementerian Pendidikan mengekalkan garis panduan itu. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan berkata terdapat sebarang perubahan, perkara tersebut akan dimaklumkan kemudian mengikut cuaca semasa. Jadi anak-anak kita atau adik-adik boleh pakai baju biasa waktu sekolah kan? Betul. Adik-adik anak-anak saya lah kan. Okey. Itu saja sedikit perkembangan untuk kita memanaskan badan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Kita nak saksikan Biar Betul. Ya, Biar Betul. Jom kita saksikan. Lagi hantaran berkaitan pengeluaran wang KWSP. Kali ini, si kaki putar mendakwa ia dibenarkan untuk tahun ini. Turut dipapar pada hantaran di TikTok itu gambar Perdana Menteri dan logo sebuah syarikat. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Penelitian pada laman sesawang syarikat berkenaan mendapati entiti berkenaan merupakan syarikat pinjaman wang. Status operasinya pula diragui. Berdasarkan kenyataan dikeluarkan Kementerian Kewangan pada Mac 2023, kerajaan memaklumkan tidak akan mempertimbang pengeluaran tambahan baharu KWSP. Justru orang ramai dinasihat berhati-hati dan tidak mudah percaya promosi seumpama di media sosial. Sentiasa waspada, elak jadi penyumbang statistik mangsa kes penipuan. Noktahkan kegiatan si penipu dengan tidak berkongsi maklumat tidak sahih. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Baiklah, kita teruskan Selamat Pagi Malaysia berkongsi siaran ini bersama rakan kami di Melaka FM. Yang mana DJ Amy dan juga DJ Yat Melati sudah pun bersedia di sana. Ya, untuk berkongsi cerita pagi, apa cerita di konti Pagi Melaka ini. Silakan. FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023. Simpan dalam telefon. Terima kasih Ridwan dan juga Sufiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan anda bersama dengan saya, DJ Amy. Dan juga saya, Yat Melati. Tagline kita apa, Yat? Mana mau lari. Diharapkan semua dalam keadaan yang terbaik pada pagi ini. Dan antara perkongsian kita pada hari ini di Melaka dengan seleksi pada hari ini, kita boleh kongsikan dengan berkenaan jualan Rahmah yang bakal berlangsung esok hari Khamis di perkarangan Padang Letak Kenderaan RTM Melaka. Bermula 8.30 pagi dan orang ramai dijemput untuk datang untuk mendapatkan pelbagai produk dan juga produk segar dan juga barangan harian terpilih dan harga yang lebih murah. Antara tujuannya penganjuran program ini yang dikendalikan oleh Kelab Sukan dan Kebajikan Jabatan Penyiaran Negeri Melaka dan KPDN Negeri Melaka adalah untuk membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat dan ia juga sekaligus dapat menghidupkan kembali ekonomi seluruh anggota masyarakat. Baik Amy, itu kalau pasal jualan Rahmah. Ini pula Amy, musim-musim cuti sekolah ni. Cuti sekolah. Kita kongsikanlah juga sebenarnya cuti sekolah ni mungkin ada mak ayah ni Amy yang pening nak bawa anak ke mana lagi ni. Bertempat di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Icon Amy akan berlangsungnya Pesta Buku Melaka bermula hari ini sehingga 3 Mac nanti. Jadi bolehlah bawa anak-anak. Kita terapkan kepada mereka ni Amy budaya membaca sejak dari usia awal lagi. Kita dedahkan mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Wah, awak boleh bawa anak sekali saya pun anak saya dah besar dah tak boleh dah. Dan untuk siaran Melaka FM pula hari ini, hari Rabu, seperti biasa kejap lagi kami akan kongsikan bersama dengan anda perkataan ataupun dialek Melaka. Dialek Melaka hari
ni agaknya apa Cikgu Amy nak ajar ya? Tak tahu. Apa perkataannya, kena terus kekal dan juga setia bersama dengan kami di Melaka FM. Baik Amy. 10 pagi. Pada pukul 10 pagi hingga 2 petang pula, dalam Pesona 10.2 kita ada permintaan laguku untukmu bersama dengan DJ Mala. Dan seterusnya Amy, bagi peminat seni budaya juga jangan lupa pukul 3 hingga 4 petang nanti kita ada program Dondang Sayang Warisan. Dondang Sayang Warisan ni bolehlah cak-kuncak sekali dengan DJ Izan bersama dengan tetamu jemputan. Ya, siap atak-atak Jadi pendengar boleh ambil bahagian dengan menghubungi talian konti Melaka FM, juga melalui platform kita di media sosial Facebook ataupun di TikTok Melaka FM Amy. Sementara itu, bagi yang nak mengimbau kenangan lalu, ini kenangan lalu lah menerusi lagu-lagu segmen lagu dan juga kenangan ke udara pukul 5.30 petang bersama dengan DJ SS dan juga sebelah malam pula 9.30 malam lagu-lagu terkini menemani anda semua dengan pilihan lagu in trend bersama dengan DJ Elfie. Baik. Okey Amy, memandangkan 20 Februari yang lalu tu, saya rasa pasti semua orang tahu 11 lokasi pelancongan Melaka tarik 150,000 pengunjung pada Selasa yang lalu. 11 lokasi. Dan antaranya di Zoo Melaka, Melaka River Cruise, Menara Taming Sari, Melaka Wonderland dan juga Theme Park, Malaysia Malaysia Heritage Studio, Museum dan juga banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya. Okey, sekian dulu perkongsian kami, dua Gegar Pagi, Amy dan juga Yat Melati. Saya. Dari Melaka FM untuk ruangan seleksi Selamat Pagi Malaysia. Kita kembali bersama Ridwan dan juga Sufia. Terima kasih daripada kami, Gegar Pagi. Mana mau lari. Baiklah, terima kasih banyak DJ Amy dan juga DJ Yat Melati di Melaka FM. Baiklah, kita akan teruskan Selamat Pagi Malaysia pada kali ini. Hari Rabu biasa hari bertemakan teknologi. Jadi hari ini kita akan membawakan perbincangan mengenai teknologi. Dan selari dengan itu, baru-baru ini pada program Perdana Madani Rakyat 2024 Zon Tengah, Perdana Menteri ada sebut tentang untuk memperkasakan pertanian dalam bandar. Dalam bandar ni tanahnya tak banyak. Tapi apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh tanam sayur melalui teknologi aquaponik ataupun hidroponik. Tapi aquaponik yang kita nak bawakan pada hari ini, perbincangan mengenai aquaponik. Apa perbezaan dengan hidroponik? Ada dua orang pakar kami jemput di studio. Betul, dan bersama kita saya kenalkan iaitu Insinyur Teknologis Dr. Suzy Seroja Sarnin, merupakan pendidik dan pencerakanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Melayu ITM, dan juga ditemani oleh Insinyur Dr. Wan Nur Syafizan Wan Muhammad, merupakan pendidik dan pencerakanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Melayu ITM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila kita dapat tajuk ni kan, soalan pertama saya sama ke aquaponik dengan hidroponik? Apa bezanya tu? Kita boleh mulakan? Silakan Doktor. Okay. Dr. Suzy. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Saya nak membezakanlah antara aquaponik dan hidroponik. Sebenarnya aquaponik tu datang daripada dua nama, iaitu daripada teknik aquaculture dan hidroponik. Aquaculture tu apa? Okey, aquaculture tu adalah ternakan ikan air tawar. Manakala hidroponik tadi yang nak ditanya beza tadi adalah pertanian moden yang berasaskan air. So dia tak guna tanah. Okey, jadi kita gabungkan hidroponik jadi aquaponik. Itulah dia punya basic dia. Adakah untuk penanaman sayur sahaja ataupun apa bezanya? Untuk penanaman apa-apa sajalah. Tapi dalam projek kami ni penanaman sayur-sayuran. Saya difahamkan juga dibela ikan. Aquaponik itu. Air di bawah tu. Bahagian bawah tu ada ikan. Di bahagian atas akan ada sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran. Okey, sehingga ke hari ini apakah projek yang telah pun dijalankan oleh di UiTM Dr. Wan? Kita ada jalankan di UiTM pada skala yang kecil sahaja. Tapi apa yang kami nak fokuskan kat sini hari ini berkenaan projek yang kami jalankan di komuniti.
Di mana kita berteraskan kepada konsep universiti kepada masyarakat. Di mana seperti yang kita ketahui pada tahun 2019, KPT, Kementerian Pengajian Tinggi telah melancarkan konsep sulam iaitu Service Learning University Malaysia to Society, di mana kita perlu membawa pelajar kepada masyarakat untuk memberi khidmat kepada masyarakat lah. So dalam projek Aquaphonic ini kita membawa pelajar kita iaitu pelajar kejuruteraan elektrik seramai 8 orang yang mengambil subjek Engineer in Society. Okey, di mana dalam kursus itu pelajar perlu ada satu tugasan yang perlu mereka selesaikan di komuniti. So pelajar kami telah mereka bentuk satu sistem pemantauan untuk Aquaphonic, dikenali sebagai monitoring system lah, di mana kita melihat kepada kualiti air, pemantauan terhadap kualiti air dan juga tanaman itu sendiri. Okey, bila saya kata pemantauan terhadap kualiti air ini, kita menggunakan beberapa jenis sensor seperti sensor oksigen dan juga amonia. Of course lah, kalau oksigen dia kena pastikan tahap oksigen mencukupi kan untuk pembiakan ikan dan juga tanaman. Manakala amonia kita perlu kawal supaya kandungan amonia ni tidak berlebihan, kerana dia akan menjadi kesan negatif kepada ikan itu sendiri kan, dia akan menjadi racun. Tetapi dalam masa yang sama amonia ini adalah penting untuk pembesaran tumbuhan. Itu yang dikatakan sebagai sistem gabungan antara ikan dan juga tumbuhan. Okay? So sistem pemantauan ini akan memberikan notifikasi. Itu yang kita katakan sebagai sistem pemantauan pintar, kerana jika paras parameter sesuatu kualiti air dan juga pembesaran tumbuhan itu, dia akan memberikan notifikasi kepada pengguna secara automatik. Contohnya, sensor yang kita gunakan adalah sensor untuk pokok ultrasonik. Dia menentukan ketinggian pokok bila masa yang sesuai untuk kita tuai pokok tu secara automatik. Dan juga kalau kandungan amonia terlalu tinggi, dia akan memberikan notifikasi. So itu yang dikatakan sebagai sistem pemantauan pintar. Wow, menarik kan? Jadi maksudnya dekat situ kita menjaga kedua-duanya, tanaman dan juga ikan kan? Ya, betul. Dan antara yang lain juga, bagaimana dari segi penjagaan pula Dr. Suzy? Adakah mudah untuk dijaga ataupun sebenarnya dia melibatkan beberapa perkara yang lain jugalah berbanding dengan penjagaan biasa? Dari aspek reka bentuk sistem itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa kita pilih sistem ini dan kita letakkan di komuniti kita. Kerana sistem ini ringkas, mudah dan selamatlah. Kenapa? Sebab gabungan antara aquaculture dengan hidroponik ini, dia akan menyeimbangi ekosistem 3 organisma. Apa dia? Okey, pertama ikan itu sendiri, yang kedua bakteria dan yang ketiga adalah tumbuhan. Jadi bila ekosistem itu seimbang, maksudnya ia adalah selamatlah. Jadi kita mengeluarkan sumber nutrisi yang baik dan selarilah dengan SDG 2 iaitu kelaparan sifar, yang mana kita mendapatkan sumber tumbuhan daripada tumbuhan itu untuk dimakan. Dan daripada projek ini najis daripada ikan itu kita akan tapis kita ada penapisan untuk dijadikan nutrien kepada tumbuh-tumbuhan di mana selepas kita tapis dekat tangki ikan itu ada penapis dan dia akan tapis, kemudian nutrisi itu akan disalurkan dia akan disalurkan ke tumbuh-tumbuhan jadi tumbuh-tumbuhan itu mendapat nutrisi daripada air ikan tadi dan dia akan patah balik ke dalam tangki ikan jadi tiada pembaziran air. Dilihat di situ juga tiada pembaziran air. Dan yang seterusnya bila dia seimbang, maknanya kita tak perlu gunakan racun perosak. Racun berbahaya jadi dia selamat. Itu maksudnya aquaponik pintar yang kami jalankan penyelidikan dan kami bawa ke komuniti. Komuniti itu ialah sebenarnya kita ambil Sekolah Kebangsaan Padang Jawa yang berdekatan dengan UiTM Shah Alam sendiri. Dan kita sasarkan golongan B40. B40. Jadi dimaklumkan oleh guru besar di situ B40 lebih kurang dalam 800 pelajar. Jadi dengan adanya sistem itu kita dapat menambah sumber pendapatan. Lepas tu kita boleh juga memberi nutrisi yang baiklah, kan ada ikan, ada sayur kan. So kita sasarkan golongan B40 di Sekolah Kebangsaan Padang Jawa. Dari aspek keperluan kawasan untuk melakukan projek tersebut. Kalaulah masyarakat ingin lakukan, berapa luas minimum kawasan yang perlu kita ada? Okey, macam ni.
dia kecil je. Kalau kita nak buat dekat belakang rumah, dekat katakan dekat apartmen pun boleh, dekat flat pun boleh. Sebab kita boleh buat katakan dalam 5 kaki. 5 kaki kan? 5 kaki yang besar sikit. Okey. Daripada 5 kaki tu kita boleh dapatkan 10 tumbuh sayur-sayuran. 10 sayur-sayuran lah. 10 kalau bayam tu ada sepokok dalam 3-4 batang kan. So kalau kita bayangkan ada 10, maknanya dah ada berapa? 10 pokok lah kita boleh ambil. Dan dekat bawahnya tu ada ikannya. Jadi tak perlu kawasan yang besar lah. Ikan tu ikan apa? Ikan apa yang sesuai? Dalam pemilihan ikan yang sesuai adalah ikan ternakan air tawar, ikan merah boleh. Ikan merah pula, ikan talapia merah. Ikan talapia hitam, ikan keli, ikan patin. Semua jenis ikan lah, ikan air tawar sesuai digunakan. Dari aspek untuk satu lagi soalan. Adakah keluasan tangki tersebut akan mempengaruhi tumbesaran ikan? Kita faham? Ikan patin bukan ikan kecil. Ikan talapia merah pun kalau membesar dia besar. Adakah ia akan mempengaruhi? Ya, betul. Mempengaruhilah. Kalau yang kami jalankan ini 20 kaki. 20 kaki tangki ikan itu darab dengan 5 kaki lebar. So kita boleh bayangkan, kita boleh muatkan dekat situ dalam 200 ekor ikan dan dia 3 bulan. 3 bulan kita dah boleh tuai. Tapi kita kadang-kadang kalau kita buat dekat rumah, tak semestinya kita tuai semua. Ikutlah kalau kita nak masak seko hari ni, besok seko. Jadi kemudian kita kita top up ke macam mana kan? Ikut kepada keluasan tangki yang kita gunakan itu. Dr. Wan, macam mana dengan manfaat kepada pihak universiti, pihak sekolah? Dan saya kira kita perlukan manfaat ini kepada masyarakat secara keseluruhannya. Ya, betul. Seperti yang kami nyatakan tadi, projek aquaponik ini sebenarnya melibatkan beberapa pihak. Pihak universiti, khususnya kami daripada Kolej Pengajian Kejuruteraan, pihak sekolah iaitu sekolah SKPJ, guru besar, guru-guru dan juga pelajar, dan juga kita melibatkan beberapa agensi kerajaan sebenarnya. So, jabatan yang terlibat adalah Jabatan Pertanian Selangor dan juga Jabatan Perikanan Selangor. Jadi ia sebenarnya memberi manfaat kepada ketiga-tiga pihak ini. Okey, bagi pihak pelajar universiti, sebenarnya mereka boleh menyumbangkan pengetahuan mereka dan juga kemahiran kepada pelajar sekolah. Di mana kami daripada Kejuruteraan Elektrik, kami boleh berkongsi pengalaman terutamanya dari segi pemantauan sistem IoT itu sendiri kepada pelajar sekolah. Dan saya rasa dalam masa yang sama ia akan menambah minat pelajar ke arah bidang teknologi. Kan kita tahu sekarang semakin kurang pelajar nak menceburi bidang sains dan teknologi kan. Kalau kita katakan STEM, Sains, Teknologi, Engineering and Mathematics. So dengan menjalankan projek aquaponik di sekolah, sekolah rendah, kita fokus pada sekolah rendah. So ia akan menggalakkan penyertaan, maksudnya menarik minat pelajar untuk menyertai bidang lebih kepada bidang teknologi. Dan dalam masa yang sama, pelajar kita juga boleh menimba pengalaman secara praktikal. Maksudnya tidak sahaja belajar dalam kelas, tapi mereka boleh aplikasikan teori akademik kepada secara praktikal di komuniti. Dan juga tujuan utama kita adalah sebenarnya bila kita pergi kepada komuniti, kita nak cari masalah kan. Kita nak cari problem statement, maksudnya mencari masalah di komuniti, seterusnya pihak universiti mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Itulah kata hikmat kepada komuniti kan. Okey, kalau tadi kita dah kongsikan jenis-jenis ikan yang boleh kita inilah kan kita bela, kita bela ternak. Okey. Dan jenis tanaman pula bagaimana, Dr. Wan? Okey, jenis tanaman kita fokuskan kepada sayur-sayuran. Apa yang kita buat dekat sekolah Padang Jawa, kita ada tanam bayam, kangkung, pokok cili dan juga pokok terung. Pokok terung pun boleh? Ya, boleh. Kalau berat, dia letak. Dia ada tempoh matang ni ke atau dia ada. Sebab tu kita pakai sensor tu. Okey. So sensor tu akan menentukan kadar tumbesaran pokok. Okey. Jadi bila ultrasonic sensor dia akan menentukan ketinggian pokok kan bila kita boleh tuai pokok tu. Salad contohnya seperti salad. Wow. Inovasi lain contohnya kalau kita tengok di negara barat dia ada vertical hydroponic. Boleh digabungkan dengan sistem yang sedia ada dari aspek kejuruteraan? Dr. Wan dahulu. Okey. Apa yang kita buat sekarang, kita cuma buat horizontal saja. Tapi vertical hydroponik memang ada, tapi untuk aquaponik setakat ini
kami tidak menjalankan lagi projek untuk vertical aquaponik lah. InsyaAllah di masa akan datang kita akan lebih menjibatkan ruang lah kalau di Padang. Betul. Tanam pokok kat atas. Saya tengok negara-negara Western Barat siap brokoli kan. Kita kata urban farming. Urban farming. Betul. Brokoli tahu dia tanam dengan kobes sekali. Wow, jadi bukan alasan lah, tak ada alasan. Ya. Cuma orang kata kemahuan kita untuk belajar tentang teknologi itulah. Itu technical term tu kalau orang biasa tak tahu. Dari aspek cabaran itu doktor macam mana untuk kita memahamkan masyarakat terutamanya apabila doktor sebut tentang golongan B40 literasi mereka terhadap kejuruteraan terhadap perkara-perkara yang teknikal itu saya rasa ia agak menjadi cabaran untuk memahamkan mereka untuk adaptasikan teknologi ini. Okey, sebenarnya memang ada cabaran ya untuk kami memilih lokaliti. Lokaliti itu maksudnya tempat kat mana kita nak buat inovasi kami ini, komuniti mana. Sebab ada komuniti bila kita approach dia tak nak, mungkin dia kata akan menggunakan bil air, akan menambahkan bil elektrik pula kan, sebab kita menggunakan air dan kita menggunakan elektrik untuk pam kita punya pam tu untuk tumbuhan. Tetapi kita fahamkan pada mereka sistem kita ini kita gunakan air hujan ya. Jadi bila kita gunakan air hujan, maknanya kita tak gunakan air pipe lah. Jadi menjimatkan dari segi itu pembayaran bil air. Kemudian kita gunakan, bukan gunakan elektrik, kita gunakan solar. Jadi dekat situ inovasi kami pertama sekali ialah air itu sendiri. Kita mengambil daripada tadahan hujan lah. Maknanya kita reka bentuk tangki dan tangki itu, air tangki itu akan dimasukkan ke tangki ikan pula. Ya, kemudian kita ada solar lah untuk memberi tenaga lah kepada sistem kita. Dan di UiTM di pengajian kejuruteraan elektrik kita buat kolaborasi bersama dengan ada kepakaran lain lah. Ada yang pakar dalam bidang solar, yang pakar dalam bidang sumber air. Jadi kita gabungkan, kita garapkan untuk kita hasilkan inovasi ini dan kita hantar ke komuniti. So sebenarnya itu adalah yang utama di mana kita nak letak kita punya inovasi ini. Dan sudah tentulah kita perlu membuat pemindahan ilmu ataupun transfer knowledge kepada pelajar-pelajar yang sekolah rendah tadi. Mereka sebenarnya bila kita terangkan macam mana cara nak bagi makan ikan, dia ada cara. Macam mana nak tanam pokok kan, jarak daripada satu pokok ke pokok yang lain ada cara juga. Penggunaan ikan makanan ikan itu macam mana. So bila mereka dah tahu, mereka happy, mereka seronok kalau kita pergi dekat sekolah tu, pelajar-pelajar yang kita dah assign mereka untuk mengelola sistem itu, dia sangat happy, dia sangat seronok lah, dia tak sangka kan, excited. Ya Allah, ada yang macam ni dan mereka ini memberitahu ibu bapa. So boleh letaklah dekat rumah, boleh buat. Sebab bendanya kan mudah, selamat dan boleh diletakkan dekat mana, dekat depan ruang tamu pun. Kiranya hasilnya telah dituai lah. Hasilnya kalau ikan tu belum lagi sebab sebab kita baru sebab subjek sulam ini semester lepas lah kalau diikutkan, baru je pelajar-pelajar ini grad habis. Saya ada peluang lah kami di SPM untuk menjemput kalau ikan tu dah matang. Kita panjangkan lagi perbincangan mengenai aquaponik. Banyak lagi yang sebenarnya yang perlu kita faham tentang aquaponik inilah. Terima kasih banyak-banyak kepada Insinyur Teknologis Dr. Suzy Roger Saranin, iaitu penyelidik dan pensyarah kadan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih juga kepada Insinyur Dr. Wan Nur Syafizan Wan Muhammad, penyelidik dan pensyarah kanan pengajian kejuruteraan elektrik Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baiklah, kita akan ke bingkisan Sarawak selepas ini. Ini adalah berkaitan dengan keunikan dan juga kecantikan Pantai Trombol. Ya. Tanpa kita buang masa, jom kita saksikan. Silakan. Cerita Pagi Sarawak kali ini membawa kita untuk mengenali lebih dekat lagi Pantai Trombol yang terletak di Kampung Trombol, Telaga Air dengan jarak lebih kurang 30 km dari pusat Bandaraya Kuching.
Ia boleh dikunjungi dengan memandu kenderaan mengambil masa perjalanan kira-kira 40 minit untuk sampai ke pantai tersebut. Pantai itu kini menjadi lokasi baharu yang menjadi tumpuan penduduk tempatan dan pengunjung luar untuk berkelah dan beriadah bersama keluarga, terutamanya pada hujung minggu. Salah seorang pengunjung dari gedung yang pihak kami temui berkata, tempat ini amat sesuai untuk aktiviti berkumpul bersama keluarga. Saya sangat bersetujulah kalau kita sekeluarga datang untuk riadah, untuk bersama keluarga besar kah berkumpul di sini, sangat sesuailah tempat ni. Pantai ini mula menjadi tumpuan ramai sejak beberapa tahun kebelakangan ini selepas keindahan pantainya tular di media sosial. Ini adalah pertama kali saya sampai ke pantai ini. Sebelum ni saya pernah mendengar tentang pantai Trombol ni. Rasanya bila viral tu kan memang saya dah tahulah. Cuma hari ni tadi bila berpeluang sampai ke sini, so saya cubalah pertama kali sampai ke sini. Pantai ini popular dengan keunikan pantainya yang panjang dan ditambah lagi dengan pemandangan menarik di Pulau Satang. Firstnya pun view lah cantik. Lepas itu sebab pertama kali juga kami pergi, so kami tengok ada kemudahan untuk riadah. So untuk sesuai untuk keluarga lah mengunjungi di sini. Suasana pantainya yang tenang dan luas menjadi tarikan kepada pengunjung untuk mengabadikan gambar kenangan di laman sosial mereka. Pantai ini juga berpotensi untuk menjadi lokasi menarik dalam sektor pelancongan Sarawak kerana memiliki jajaran pantai yang amat panjang selain dikelilingi dengan keindahan alam semula jadinya yang dikelilingi dengan pokok-pokok yang cantik dan menarik. Aktiviti berkelah sambil memanggang merupakan antara aktiviti popular yang dilakukan oleh ramai pengunjung yang bertandang ke sini terutama pada musim persekolahan dan hujung minggu. Antara tarikan yang boleh didapati di sini adalah aktiviti sukan ATV, malah para pengunjung juga boleh memandu kenderaan menelusuri pantai sambil menikmati udara segar dengan melihat pemandangan indah dan alunan ombak-ombak kecil yang terdapat di sepanjang pantai itu. Pengunjung yang gemar melihat suasana matahari yang terbit dan terbenam, Pantai Trombol adalah lokasi terbaik untuk menikmati pemandangan tersebut. Walau bagaimanapun, pantai ini masih memerlukan kemudahan asas yang lengkap selain prasarana seperti tempat rehat, akses jalan raya yang baik, gerai makanan dan minuman serta kemudahan tandas awam yang lebih selesa untuk memberi keselesaan kepada pengunjung. Malah, pengunjung turut mempunyai harapan yang sama agar kemudahan dan kebersihan dapat disediakan serta dijaga di pantai ini. Kami orang selalu datang pergi pantai ini. Pantai ini cukup bagus untuk kita orang berpiknik. Banyak-banyak kawan dapat kenal juga. Tapi masalahnya cuma kita orang perlu macam tandas kan. Dia perlu diperbaiki lagi supaya dia lebih banyak lagi sebab kadang-kadang dia toilet tu tidak banyak. Terpaksa kadang berebut mau pakai. Kalau bolehlah diberi kedai-kedai makan lagi didirikan, ada kemudahan lain lagi macam untuk budak-budak supaya mereka dapat ada taman permainan, dapat bermain. Kebersihan juga kita orang datang sebagai pengunjung lah, kebersihan adalah nombor satu sebab kadang-kadang sampah suka hati mereka buang lepas dipakai digunakan. Kalau bolehlah sampah tu kutip dia, simpan plastik, buang di tempat yang patutlah. Sama-samalah kita menjaga kebersihan dan memelihara keindahan alam flora dan fauna yang terdapat di Pantai Trombol ini untuk generasi kini dan akan datang sekaligus dapat meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat. Pantai yang dahulunya sunyi sepi kini menjadi lokasi pilihan keluarga terutamanya masyarakat di Kuching bagi menikmati keindahan pantai dan pemandangan laut serta senja. Cerita Pagi Sarawak untuk Selamat Pagi Malaysia.
Baiklah, kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang masih lagi menonton. Sekarang saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan satu acara yang akan dilangsungkan di Royal Chulan Kuala Lumpur pada 4 hingga 7 Mac 2024, yang mana acaranya adalah ABU Digital Broadcasting Symposium DBS 2024. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan saya. We have Mr. Ahmad Nadim, which is Secretary General of Asia Pacific Broadcasting Union, ABU. So, sir, welcome to Selamat Pagi Malaysia. First of all, could you tell us about the background of the event, which is ABU Digital Broadcasting Symposium DBS 2024? Thank you very much. Good morning. So nice to be here. Thank you for the opportunity. Yeah, the ABU, let me just briefly state what is ABU. Asia Pacific Broadcasting Union is a union of broadcasters in the Asia Pacific region. There are multiple broadcasting unions around the world. We are one who represent the Asia Pacific region. At the moment, we have broadcasters from over 75 countries, 246 members. Most of the national broadcasters in the region are our members, including Radio Television Malaysia here. And we are hosted here in Malaysia. Our headquarters is here, our office is here, hosted by RTM and the ministry. We do a lot of activities. One of the biggest activities we do is the Digital Broadcasting Symposium, which we are celebrating 20th anniversary this year. DBS is actually mainly a technology event. We bring technological advancements. It's a combination of exhibition, conference sessions, workshops, master classes. Basically, the idea is to bring forth the advancements in technology as a showcase to our broadcaster members. And every year we have over 1,000 delegates, participants joining the event from across the region around the world. And this year, being the 20th anniversary, of course, as you mentioned, we are starting from next Monday, 4th, 7th, in Royal Chulan, Kuala Lumpur. And yeah, that's basically a quick overview of the event. Okay, when we talk about the ABU itself, what inspired the establishment of the ABU, and how the role and the function of ABU evolved over the years? ABU was established in 1964. The idea behind establishing a broadcasting union was to help in the development of broadcasting in the region. We have about 11 of our founding members, including RTM Malaysia and NHK Japan and leading broadcasters in the region, who got together and decided, it is good to have an alliance, a common body who can help in the development of broadcasting. So our main goal is to help our broadcaster members in advancing their content development, technological innovation, providing training to their colleagues in different areas, whether it's news, whether it's sports, whether it's programming, content, technology implementation, all of these areas. So mainly what we do is help in the development of broadcasting. On the number of activities we do every year, 90% of them are training activities in different disciplines of broadcasting. So that's basically what we do. Okay, for ABU Secretary, for Asia Pacific Broadcasting Union, which is the symposium that will be held on 4 to 7 March, what we can expect in terms of content and program in this year? This year's focus, we follow the industry very well. Every year we come up with a theme that is very close to what is happening and what is developing within the industry. This year's theme is AI, artificial intelligence, navigating AI horizon. We are talking about AI and media, every aspect of AI and what AI is playing within the media. What role AI is playing within the media, whether it's in technology, whether it's in content production, whether it's in delivery of content, everything related to AI will be touched on within the conference and the workshops. And you will find there we have over 50 booths where state-of-the-art technologies will be displayed by industry partners. And these include many bigger organizations who are well known around the world. And of course, RTM will also have a booth. They will be showcasing their AI innovations also at the exhibition. So basically, bringing everything related to AI and how AI is being kind of part of media in its operations, and what kind of
possibilities are there for broadcasters to use AI within their operations, within their facilities. So that's the basic idea of and the theme of this year. Who are the attendees of the program? I mean, who will be given the talk about the AI, the industry player who will attend this symposium? The conference sessions and the workshops will be presented by we have over 90 experts who are joining us from across the world. In terms of the attendees, it's open to everybody. But of course, mainly to our member broadcasters. So as of now, we have over 600 plus registrations from representing over 250 organizations from 63 countries. And registration is still open. Every year we do hit over 1,000 delegates who come from all across the region. We're expecting the same numbers. And visiting the exhibition is free. Anybody who wants to join the exhibition is free. You can walk in, you can enjoy the showcase of technologies there. But of course, if you want to join the conference session and the workshops, there is a small fee that you have to pay. You mentioned before about the AI, and we cannot neglect the new media, because currently we have traditional media like TV, radio, but the new media booming now. We have Instagram, Facebook, X, and everything. How you see the challenges between the new media and traditional media in terms of delivering the information that society needs? No, I think the basic idea of broadcasting is to reaching the audience. And nowadays, the reason why we have to be on all platforms because the audience wants the content on all platforms. So there's no denying that we cannot stick to our traditional means of broadcasting. Because if the audience wants us to be on all of these platforms, we have to be on all of these platforms. And I think post-pandemic, there's a huge boom in people wanting this content on their mobile devices while they're on the move, whenever they want the content. So this is the current state of the industry. And traditional broadcasters, whether we come from a nation-owned broadcaster or a public service broadcaster or a private broadcaster, the goal is the same. We all want to have audience with us, and we want to provide the content that audience wants and audience needs. That's the basic idea. So if audience wants us to be on mobile, we have to be on mobile. If they want us to be on a computer screen, we have to be on a computer screen. If they want us to be on a big screen, of course, we have to be on a big screen also. But there will be a conflict between the society journalists with the official journalists like us in terms of information delivery, because they don't follow the, we call it as a journalist ethic, but we follow the journalist ethic. The conflict of that, how the program like this symposium can address the conflict between the traditional media and the new media? Yeah, we are addressing ethics and guideline and even the regulatory framework. This is one of the topics of the symposium actually, especially in line with focus to AI, because as you said, it's one of the difficulties with AI. And one of the concerns everybody has with AI is about ethics and how do you define whose content this is, who takes the responsibility of the content. Yes, that is there. But I think coming to the ethics, the most important thing for us as public service broadcasters, for example, RTM, is that we become a trusted source of information. Why audience come to us is because they trust us. So we have to build and maintain that trust and the credibility of the organization. So I think one good example of this trust is that all across the world, public service broadcasters had the biggest share of audience during the pandemic. We rose, all the public service broadcaster ratings rose. Why? Because they trust us. And so maintaining this trust with the audience is very, very important. And one thing that we need to be very careful is that while we are competing with these internet giants and other new media sources, we should not lose our credibility. Okay. It's very, very important for us. Okay. I was informed that there are collaboration between to make sure the event will be success. Who are the partner will be collaborate to make sure the success of the event? And can you share the success story from the previous symposium?
Yeah, we started in 2005, 20 years ago. Of course, the first symposium was not called Digital Broadcasting Symposium. It was a DTV symposium, mainly focused on digital TV. The following year was on digital radio. But from the third year onwards, we decided to merge TV and radio together and move ahead. The basic idea of starting DBS was 2005, if you recall. This is the time where digital broadcasting was booming. And the idea behind DBS is to help our broadcasters understand what is digital, teach them what digital can provide, and help them implement digital technologies. And I think the biggest milestone came around 2010, 2011, when HD became mainstream. And we were there to help. If you can recall, I think even in Malaysia, the first HD broadcast, live broadcast, was the 2010 World Cup. Yeah, the FIFA World Cup. So this is how it began, and we are still continuing. The idea here is to help our members and bring forth the technological advancement, especially digital technology. Whether, of course, this year is AI, but depends on the industry. Whether it's AI or another interesting technology, we aim to bring it to our members. Okay, we wish good luck for the ABU Digital Broadcasting Symposium DBS 2024, and thank you very much, Mr. Ahmad Nadim, Secretary General of Asia Pacific Broadcasting Union (ABU), kerana sudi bersama dengan kita untuk bersama-sama berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan simposium yang akan berlangsung pada 4 hingga 7 Mac 2024 di Royal Chulan, Kuala Lumpur. Thank you very much, sir. Thank you. Okay, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Apa itu penjagaan kendiri atau self-care? Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental, terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. Pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan de-stress. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. Ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Boleh perkenalkan diri dulu kan Zaki? Sekejap lagi kita perkenalkan diri, Tuan. Tetamu kita dah tak sabar sebenarnya nak berkongsi kepada kita semua tentang pakej percutian. Biasanya kalau bulan puasa ni orang dah kurangkan bercuti. Tapi sebenarnya banyak resort-resort yang memperkenalkan pakej-pakej khas semasa bulan Ramadan. Salah satunya adalah di Bertam Resort dan juga Water Park. Ini di Pulau Pinang. Jadi hari ini untuk kita bercakap mengenai bagaimanakah kita boleh beriadah dan juga beribadah di bulan Ramadan di Bertam Resort and Water Park Pinang ini. Saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Mahadi Abdul Malik, iaitu pengurus besar bahagian jualan. Dan juga saya juga bersama dengan Puan Nurmala Aziz, pengarah bahagian jualan Bertam Resort. Baiklah, kita pergi sedikit latar belakang Bertam Resort dan juga Water Park Pinang ini. Okey, boleh mula. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Mahdi, pengurus besar bahagian jualan Bertam Resort dan Water Park. Okey, sedikit latar belakang mengenai Bertam Resort dan Water Park ni. Kita baru setahun, cukup bulan Mac ini nanti. So, kita sepanjang bulan Ramadan nanti, kita akan mempromosikan kita punya buffet Ramadan pada bulan Ramadan nanti. So, selain itu, kita juga akan menawarkan pakej-pakej penginapan
mengenai Ramadan, iaitu pakej rehlah. So sambil kita beribadah, sambil kita beriadah maksudnya. So sepanjang bulan Ramadan nantilah. So selain latar belakang hotel juga, kita mempunyai lebih pada 300 bilik hotel, bilik. So termasuk bilik superior, bilik deluxe dan suite room lah. Dan paling utama sekali ialah kita punya pool suite yang diendoskan oleh Malaysian Book of Record. Kita mempunyai pool yang terpanjang di dalam bilik. Maksudnya lah. So kita mempunyai 12.2 meter panjang dia, 1.4 meter dalam dia dan 2.4 meter lebar dia. So itu salah satu tarikan di Bertam Resort. Okey. Keistimewaan Sok Waterpark di Bertam Resort ni apa, Puan? Okey, Bertam actually kita menampung segala fasilitis yang terdapat di Bertam Resort yang mempunyai lebih daripada 7 outlet. So actually 4 outlet dah dibuka. Kita ada ADD, which mean that all day dining restaurant. All day dining restaurant menyediakan pelbagai makanan western dan juga local food. Selain pada itu, lagi 3 kita punya outlet, Kasbah Restaurant dan Fine Dining Culinary. It is yang tu more on Mediterranean food, all the Morocco food actually kita akan serve. Yang menjadi tajuk perbualan actually is our waterpark. Waterpark kita mempunyai lebih daripada 13 attraction. 13 attraction yang dapat menampung kita punya confident level, because really people they all tak macam confident, takut nak naik slide semua, tapi yang ni more on team building. Team building also actually di bawah HRDF claimable, klien kita dapat untuk discoverage lah untuk team building package as well. Selain pada tu, untuk kita punya banquet, kita ada conference untuk organize MICE event, lebih daripada 12 venue untuk cater all the kalau kata ada MICE event tu untuk annual dinner, kalau ada conference, they all akan boleh arrange dengan Bertam Resort. Dari aspek perancangan jangka masa panjang juga pendek bagaimana? Kita punya expectation untuk jangka masa panjang. So sekarang ni kita dalam proses untuk menyiapkan 16 buah villa di Bertam Resort. So 16 villa, setiap villa 2 tingkat, mempunyai swimming pool peribadi dan juga lagoon di sekelilingnya. So package ini, projek ini dijangka siap pada bulan September akan datang. So dengan package ini kita akan menjadi salah satu ikon di Kepala Batas yang mempunyai fasilitis yang pertama di Pulau Pinang. Cukup hebat. Jadi Ramadan dah nak masuk kan, tak lama lagi. Macam kita kata tadi, beriadah dan juga beribadah. Persiapan di Bertam Resort bagaimana? Persiapan apa yang kita untuk kali ini adalah tahun kedua Bertam Resort menyediakan jamuan iftar. So kita untuk kali ini kita bertemakan Mahrajan Al-At'am. So actually is not only makanan local food, makanan tempatan sahaja daripada Director of Chef Culinary kita, Chef Khairul. Kita juga akan menyediakan chef daripada Morocco yang akan menyediakan Moroccan food. Selain pada itu, ada juga aktiviti yang kita akan arrange untuk kali ini, iaitu solat fardu dan juga tarawih dekat kita punya surau yang boleh cater about 50 to 70 people in one time. So selain pada itu, yang ni actually kita datang daripada pelbagai sudut. Selain pada untuk berbuka puasa, untuk beribadah juga kita akan arrange juga. Kita punya solat tarawih akan diimamkan oleh budak tahfiz. So sepanjang bulan Ramadan, 10 budak imam tahfiz akan mengimamkan solat tarawih kita sepanjang bulan Ramadan. Dengan ustaz yang bertauliah jugalah. Allah, okey. Kalau kita nak bandingkan dengan hotel-hotel lain yang menyediakan juga buffet dan juga program-program pada bulan Ramadan, apa yang menjadi highlight Bertam Resort pada kali ini, untuk tahun ini pada bulan Ramadan ini? So highlight Bertam Resort kali ini
kita punya keistimewaan ialah decoration kita serta makanan kita. So decoration kita 100% this year akan jadi tema Morocco Night. So setiap pengunjung, setiap pelanggan yang akan datang di Batam Resort nanti akan menikmati keindahan dengan dekor-dekor kita yang unik daripada Morocco. Serta kita akan sediakan makanan-makanan yang dikhaskan daripada Morocco juga. Sebab itu kita terbangkan chef dari Morocco untuk menyediakan jenis-jenis makanan yang daripada Morocco juga. Adakah kesepanjang bulan Ramadan itu temanya hanya satu Morocco ataupun setiap hari akan ada menu berbeza mengikut hari-hari tertentu? Menu berbeza. Menu berbeza hari-hari. Tapi temanya Morocco lah. Tema Morocco dan juga local food. Local food tak ada lah. So, delicious food tetap ada. Kita punya traditional Malaysia food semua kita ada. And then kita punya menu bertukar sepanjang 5 kali. So 5 kali rotate lah kita punya menu. So sepanjang Ramadan nanti kita punya pelanggan akan menikmati setiap hidangan tu berbeza. Okey, sehingga hari ini dari aspek feedback daripada pengunjung yang pernah pun hadir ataupun menyertai program-program di bawah Batam Resort ataupun duduk di situ, apa yang dapat kita kongsikan, dapat kita tahu daripada feedback mereka? Actually they all rasa yang ni semua is being covered dari pelbagai lapisan umur, daripada anak-anak sehingga yang ke dewasa, because facilities yang kita sediakan adalah karaoke room and then kids room, selain itu catch mara spa, also untuk ibu-ibu dan juga yang couple yang untuk mendapatkan facilities ini. Dan feedback yang they all dapat, of course dari mulut ke mulut, kita kena jaga servis, so they all akan datang balik. Because something they can cover on the same date. Berbaki beberapa minit lagi, sedikit kata-kata akhir daripada boleh. Puan, silakan. Okey, so Batam Resort ni saya nak wawarkan lagi lah. So kita di Kuala Batas ni kita sangat bangga. Kita mempunyai sebuah resort bertaraf 5 bintang. Dan ia dimajukan dan dinaikkan sendiri oleh anak jati tempatan kita, iaitu Datuk Iqbal, owner kepada Batam Resort. So sentuhan-sentuhan daripada Datuk semua datang daripada Morocco. So bila datang di Batam Resort nanti, konsep dia nanti, the view dia nanti semua ibarat kita berada di Morocco. Tak payah terbang jauh. Tak payah terbang jauh-jauh. So every time klien kita datang terus ke Batam. Morocco tu negara yang cukup popular lah orang kata. Kalau filem Hollywood tu banyak scene yang lakukan penggambaran di negara Morocco ni. Scene dia cukup indah. Betul. Itu yang dapat kita jangkakan di Batam Resort, terutamanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau anda berkelapangan waktu bulan Ramadan ini, boleh saja terus hadir ataupun terus saja book bilik di Batam Resort dan juga Waterpark. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Mahdi Abdul Malik, pengurus besar bahagian jualan, dan juga terima kasih kepada Puan Normala Aziz, pengarah bahagian jualan Batam Resort. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey. Waktu yang berlari tidak lagi menanti, zaman beralih arah, data kian bercambah, maklumat lebih terperinci dalam dunia data, pangkalan data utama, melangkah maju, informasi bermakna dan beri cahaya nyata, sekejap tindakan takkan berhenti untuk kemajuan. Kini padu untuk semua, data terhubung lebih sejahtera. Setiap big data cermat dijaga, kemajuan itulah janji kita.
Okey, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya. Bila cuti ni kan, kita pasti apa yang perlu adalah tilam yang selesa. Jadi hari ini kami nak berikan kepada anda tawaran yang cukup istimewa daripada Herbal Fame. Assalamualaikum Zaitun Khalid. Waalaikumsalam Sophie. Nampak cantiknya hari ini. InsyaAllah. Kalau saya cantik, apatah lagi awak Zai. Ini mesti sebab Sophie dapat tidur yang cukup kan? Ya, itu semestinya. Macam Zai kan berseri-seri je. Yelah, kita fahamlah kan. Tak lama lagi ada acara penting dan selain daripada itu, ada promosi yang nak dibawakan hari ini. Betul. Ya. Dan kepada anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Sophie. Terima kasih kepada penonton setia. Selamat pagi Malaysia. Saya nak minta anda semua, sekejap je, tak lama pun untuk masa 10 minit yang singkat ini. Kepada anda, sebelum saya nak bagi tahu promosi dengan lebih lanjut, macam mana nak dapatkan tidur yang lena, ambil dulu nombor telefon kami 019-4144-288. Saya ulang sekali lagi, 019-4144-288. Ataupun yang tertera di kaca TV anda tu, okey, anda ambil gambar ataupun boleh screenshot sebab hari ni kita ada promosi. Kalau sebelum ni tak sama kita berikan anda satu tilam, kita berikan anda percuma 2 bantal. Betul. Tapi di atas permintaan ramai disebabkan nak berpuasa. Hari ni kita berikan promosi sama juga. Beli 1 percuma 2, kita berikan kepada anda ada 1 bantal dan juga 1 air fryer. Dengan setiap pembelian hari ini. Yang ini semua adalah keperluan untuk setiap rumah. Jadi kepada anda, apa yang istimewa kami tawarkan adalah ini merupakan tilam herba yang pertama di dunia. Tak pernah lagi ada dekat mana-mana. Syarikat kami adalah syarikat pertama yang mengeluarkan tilam herba. Kalau macam Sophie, pernah dengar tak tilam herba? Tilam herba, saya selalu dengar daripada Herbal Fame je. Ya, betul. Sebab kami adalah pioneer ataupun pengeluar pertama untuk tilam herba, di mana kita letakkan herba-herba di dalam tilam supaya kita boleh mendapat manfaat. Okey, herba-herba yang ada seperti ginseng, kita ada daun semambu, kita ada juga aroma-aroma seperti aroma lavender, jasmine dan juga rose. Dan kita letakkan juga lada hitam supaya anda mendapat keselesaan. Dan kalau pastinya orang ingat kalau herba ni akan ada bau herba. Tapi macam tak ada bau pun. Sebab itulah kita letakkan aroma-aroma tadi supaya takkan ada bau herba dan tilam ini sesuai untuk seisi keluarga. Anda tak perlu risau. Kanak-kanak ke, orang yang dah dewasa ke, orang berusia, warga emas, orang yang mengandung, semuanya boleh dan Zai sangat-sangat sarankan kepada orang yang berbadan comel-comel. Anda perlukan tilam seperti ini sebab kami tawarkan kepada tilam kepada anda semua tilam yang separa empuk dan juga separa padat. Kan bila Sophie duduk ada rasa tenggelam ke Sophie? Ya Allah, tak ada, dia rasa sikit je. Sebab bahagian atasnya agak lembut saya rasa kan? Tapi saya rasa memang sangat selesa lah Zai. Seronok juga duduk ni sambil kita berbicara ni. Sophie jangan tidur Sophie. Okey, apa yang kami tawarkan kepada anda ni dia separa empuk dan juga separa padat. Ini bermaksud sangat-sangat sesuai untuk mereka yang nak perbetulkan struktur badan anda. Tengok apa yang kami tawarkan ini. Ini yang paling istimewa kerana anda masih lagi mendapatkan keselesaan di mana sangat-sangat empuk tetapi masih lagi padat dekat bahagian bawah. Jadi bila orang yang berbadan comel, terutama sekali kan, bila anda baring, badan anda takkan tenggelam. Kena tahu bahaya tahu sebenarnya kalau kita tidur dekat badan yang contoh macam katil yang tenggelam. Sebab apa? Dia boleh membuatkan kita punya ni tulang belakang rasa sakit bangun pagi. Betul. Kan? Rasa macam 8 jam dah tidur ni tapi kenapa bangun rasa macam tak masih cukup. Masih letih, masih rasa penat. Itu mungkin disebabkan tilam anda. Jadi kami tawarkan kepada anda ada 2 jenis tilam. Satu, tilam herba yang kita tengah duduk ni Sophie. Yang ini pun memang dah selesa dah. Satu lagi, kita ada tilam sabut. Tilam sabut ni apa yang istimewa saya nak tunjukkan kepada anda. Dalam dia, material yang kita berikan adalah material sabut. Zai jamin kalau anda pergi dekat luar, anda memang takkan jumpa pun yang sabut ni sebab kita adalah pengeluar utama juga. Dan ini apa yang paling penting disebabkan kita buat kajian dan antara
material terbaik untuk dapatkan tidur yang selesa dan juga untuk memastikan kita punya posisi badan tu betul adalah ini dia, sabun. Kepada mereka yang ada bajet lebih, anda boleh ambil tilam sabun sebab sama juga kita berikan kepada anda 2 layer di mana layer pertama ni kan kita boleh nampak betul-betul sangat-sangatlah empuk dan yang kedua ni ini padat ni kan, sangat-sangat padu. Anda bayangkan kalau kita dapat tidur yang empuk seperti ini dan Zai nak tunjukkan. Zai suka sebenarnya nak tunjukkan kepada anda kenapa pentingnya untuk anda dapatkan tilam seperti ini. Nampak tak dia punya emboss ataupun bentuk-bentuk corak dia tu timbul-timbul. Yang ini timbul-timbul dia punya fabric dia. Ini bermaksud supaya bila anda baring, anda masih lagi rasa keselesaan dekat situ. Dia ada fungsi ya? Ada fungsi dia sebenarnya. Sebab kalau anda baring contohnya macam tilam tu macam gitu je kan, tak rasa keempukan tu. Betul. Jadi yang ini kita buat dia ada macam design dia timbul-timbul supaya anda mendapatkan keselesaan. Dan orang tanya macam mana pula dengan harga ni Zai? Risaulah tilam herba ni. Sophie, kita nak bagi empuk ni kan. Dah empuk ni. Sekejap lagi. Sophie, kita nak bagi harga berapa dekat penonton SPM ni? Alamak, kita nak bagi berapa janganlah. Takut Zai nak bagi harga nanti. Berapa Zai? Macam inilah kan, disebabkan sebagai tanda penghargaan kepada anda semua yang menonton hari ini, anda memang bertuah sangat-sangat sebab kami tawarkan dengan harga yang sangat-sangat istimewa kepada mereka yang mungkin ada bajet, yang contohnya anda ada bajet RM1,399. Ambil tilam herba kita. Yang ni, Yang ini, tak ada masalah. Kalaulah kata anda perlukan sesuatu yang lebih selesa, anda ambil tilam sabun. Itu dia. Ya, tilam sabun ni kita tawarkan dengan harga serendah RM1,799. Apa yang anda akan dapat dengan harga ini adalah pertama sekali tilam sabun. Kedua, bersaiz queen. Ketiga, berketebalan 8 inci. Dan keempat, kita berikan kepada anda jaminan 10 tahun. Jangan risau, penghantaran kos-kos ni kami akan tanggung. Ini dia Sophie. Antara pengguna-pengguna sebelum ni yang sangat berpuas hati, yang pernah membeli dengan kami 10 tahun lepas, datang balik disebabkan tahu yang kami tawarkan kepada anda ini sememangnya kualiti yang terbaik. Saya nak tunjukkan kepada anda. Kalau anda bayar RM1,399, apa lagi yang Zai dapat? Apa lagi Zai? Nak bagi apa lagi? Banyak lagi kita nak bagi. Bukan sahaja jaminan 10 tahun, ketebalan 8 inci, tilam yang bersaiz queen, tilam herba, kita tanggung kos penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Dan kita berikan kepada anda 1 unit bantal herba yang Sophie boleh rasakan keempukan dia. Tak cukup dengan tu, kita dah nak puasa. Jadi kita perlukan air fryer. Ini wajib untuk saya nak perlu bantal. Perlu bantal. Zai nak tunjukkan kepada anda air fryer yang kita berikan secara percuma. Kos untuk air fryer ini adalah dekat luar RM500. Anda boleh pergi tengok. Bantal herba yang Sophie pegang tu RM250 untuk 1 unit. Jadi bayangkan apa yang anda laburkan hari ini, kita berikan hadiah percuma RM750. Percuma. Ambil sahaja. Apa yang paling penting, buat pembelian sekarang, buat tempahan tanpa deposit pun boleh juga. Tapi kena buat tempahan hari ini dan hubungi kami 01941444288. Boleh ambil nombor akaun kami ataupun anda nak ambil gambar, nak screenshot. Ni, miss call dulu. Kita akan bantu anda dengan lebih lanjut. Sophie dah pegang-pegang bantal tu tak nak lepas nampak. Betul. Abaikan saya kalau diam je tu, faham lah. Tilam dah bagi dah, bantal pula dia bagi kan. Kita bagi bantal pula, bagi lagi air fryer. Air fryer pula senang kita nak masak bulan Ramadan nanti. Kapasiti yang kita berikan kepada anda ni adalah besar. Kalau kita buka ni kan, kita tengok betul-betul dalam dia. Boleh muat untuk seekor ayam. Jadi ini yang kita berikan kepada anda. Kita bukan beri yang biasa-biasa. Kita berikan hadiah yang memang eksklusif. Khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia yang buat tempahan untuk hari ini. Mimpi tak berakhir dengan fame. Dapatkan promosi. Jangan lepaskan peluang untuk dapatkan
tawaran yang kami berikan kepada anda. Okey, Zai, sikit lagi kita boleh wawarkan kepada orang ramai sedang menonton, sebab saya kira kan selalu nak dapatkan tilam ni agak mahal, tapi dengan buffet memang cukup berbaloi lah kan. Jadi tawaran sekali lagi. Okey, apa yang anda bayar hari ini untuk tilam herba dekat depan Zai ni? Okey, untuk bersaiz queen RM1,399. Satu tilam bersaiz queen berketebalan 8 inci, jaminan 10 tahun. Kita berikan penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung Malaysia. Ada 1 unit bantal herba dan juga 1 air fryer. Itu yang anda perlu bayar. Dan kalau anda ada bajet lebih, boleh upgrade kepada tilam sabut kita, di mana harganya serendah RM1,799. Anda akan dapat 1 tilam yang bersaiz queen, ketebalan 8 inci, tilam 2 layer, penghantaran percuma ke seluruh Semenanjung Malaysia, jaminan 10 tahun, percuma 1 bantal, dapat lagi air fryer. Ini yang kami tawarkan kepada anda, dapatkan sekarang. Itu dia, macam-macam tawaran yang cukup istimewa. Zai, dah lah bagi harga diskaun, dapat air fryer, dapat bantal, dapat penghantaran secara percuma dan juga waranti selama 10 tahun kan. Betul. Memang cukup berbaloi. Jadi jangan lupa untuk dapatkan di nombor telefon yang telah pun Zai kongsikan tadi kepada anda. Baik, seterusnya para penonton. Terima kasih Zai. Terima kasih Hobi. Okey, dan seterusnya kita nak lihat juga keadaan cuaca untuk hari ini. Jom kita ke Map Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, berdasarkan paparan imej kamera radar terkini, kebanyakan kawasan di Semenanjung Malaysia kini berada dalam keadaan yang baik dan tiada hujan. Hanya sedikit hujan yang kini diperhatikan di bahagian Marang, Dungun dan juga Kemaman di negeri Terengganu dan dijangkakan akan beransur reda tidak lama lagi. Bagi Sabah dan Sarawak juga tiada hujan yang dicerap di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada pagi ini. Hujan beserta ribut petir kini hanya diperhatikan berlaku di bahagian Kuching di negeri Sarawak dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Dan menjelang petang nanti, Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang kurang hujan di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Hanya sedikit hujan yang berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman Kelantan, Pahang dan juga Perak menjelang lewat petang nanti. Bagi Sabah dan Sarawak, hujan beserta ribut petir diramalkan berpotensi berlaku melibatkan hampir di kesemua bahagian di negeri Sarawak serta di bahagian Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah. Baiklah, bagi status cuaca panas, pokok sena Kedah kini telah pun berada di tahap gelombang haba dengan suhu harian maksimal sekitar 37 sehingga 40 darjah Celsius. Manakala Sepang Selangor, Kuala Kangsar Perak serta beberapa bahagian di Pulau Pinang, Kedah dan juga Perlis kini masih lagi diletakkan di tahap berjaga-jaga. Begitu juga Beaufort di pedalaman Sabah yang kini masih lagi berada di tahap berjaga-jaga dengan suhu harian maksimal sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius. Oleh itu, dengan keadaan cuaca yang masih lagi agak panas dan kurang taburan hujan, ramai dinasihatkan supaya elakkan pembakaran terbuka serta minum air secukupnya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.
Baiklah, untuk segmen seterusnya, kita bawakan tetamu yang cukup istimewa untuk bercakap mengenai aspek teknologi ini, terutamanya kepada anak muda dan juga pembudayaan sains, teknologi dan juga inovasi. Siapa dia? Kita cukup berbesar hati pagi ini kita bersama dengan Yang Berhormat Chang Lee Kang, merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Selamat pagi. Selamat pagi. YB. Sihat YB? Sihat. Kita mulakan YB. YB nak jelaskan sedikit inisiatif-inisiatif di bawah MOSTI, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini, terutamanya di kalangan masyarakat tentang pembudayaan sains, teknologi dan juga inovasi. YB, silakan. Okey. Terima kasih Ridwan, terima kasih Sofia. Sebenarnya pembudayaan sains dan teknologi, sains, teknologi dan inovasi ini adalah salah satu orang kata core business lah MOSTI. Kami ni Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi kan. Selain daripada R&D, pembudayaan itu sangat penting juga. Di bawah MOSTI kami ada satu program ataupun inisiatif yang bernama SciTech for You. SciTech for You tu dia adalah satu kira branding. Di bawah inisiatif SciTech for You, kita ada dua program berdana flagship. Yang pertama adalah Minggu Sains Negara. So Minggu Sains Negara dan keduanya adalah Techlimpik. Minggu Sains Negara kita buat pameran, kami bawa ke negeri-negeri masing-masing. Lepas tu Techlimpik kita buat pertandingan tentang teknologi baru seperti robotik, coding, drone dan lain-lain. Dan ada satu program lagi yang kira inisiatif barulah, STEM Camp. So baru-baru ni, just mungkin 2 hari lepas, saya baru lancarkan STEM Camp pertama yang MOSTI anjurkan. So itulah antara usaha-usaha yang MOSTI lakukan untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi inilah dengan bantuan agensi-agensi yang berlainan seperti Pusat Sains Negara, Planetarium Negara dan lain-lain. Okey, tadi YB ada menyentuh berkenaan dengan Minggu Sains Negara dan juga Malaysia Techlimpik tadi ya. Jadi mungkin YB boleh jelaskan lebih lanjut lagi apakah antara paparan atau pengisian sepanjang Minggu Sains Negara. Minggu Sains Negara ni nama dia Minggu, tetapi kami buat dalam tempoh panjang juga. Bukan minggu? Tak, bukan minggu. Dari bulan April hingga ke bulan Oktober. So itu adalah Minggu Sains Negara lah. Dan kami anjurkan di semua negeri. Dan kami adakan pameran, ada science show yang dianjurkan oleh agensi MOSTI. Dan kami buat sepanjang dalam lebih kurang 6 bulan itulah. Dan dalam tu yang Minggu Sains Negara ni kita anjurkan sejak tahun 2018 sampai hari ini. So setiap tahun kami lakukan, kami anjurkan. So ini adalah satu inisiatif yang dapat tarikan ramai, di mana kami buat pameran ataupun Carnival Sains tu, sambutan memang bagus. Saya bagi contoh, tahun lepas kami dapat jumlah pengunjung seramai 200,000. Itu fizikal, pengunjung fizikal yang atas talian ataupun maya tu dalam lebih kurang 400,000. Wow, lagi ramai. So jumlahnya lebih kurang 600,000 lah pengunjung untuk Minggu Sains Negara ni. So itulah itu adalah salah satu usaha untuk kami cuba memperkenalkan sains, teknologi dan inovasi kepada golongan muda, dan ini juga inisiatif yang dapat sambutan baik. Itu sebabnya kami teruskan ni. Satu lagi Techlimpik. Techlimpik kami buat ikut zon. Kami buat ikut 6 zon. So dia macam pertandingan lah. Namanya Techlimpik, macam teknologi Olimpik. Kami buka kepada golongan muda dari tahun 7 hingga ke tahun 30 tahun umur dia. So
So kami terbuka lah. Kategori lah. Siapa-siapa nak join boleh. Dia ikut zone, lepas tu ada satu macam final lah. So dalam tu ada kategori-kategori yang berbeza. Ada coding, ada robotik, ada AI, IoT dan lain-lain. Itu semua dalam dalam form pertandingan lah. Dan ini juga dapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan lah. Seperti tahun lepas, Techlimpic dapat penyertaan 1.8 juta. Wow. Ya, 1.8 juta. Dia itu pun kami rasa gembira lah. Ya, betul. Maksudnya golongan muda, golongan belia ni, mereka memang minat untuk menyertai pertandingan seperti inilah. STEM camp tu bagaimana? Ya. Tadi YB ada sebut STEM camp. Baru dilancarkan 2 hari lepas kan? Ya. Baru dilancarkan dan STEM Camp adalah inisiatif baru. Saya bagi contoh seperti Minggu Sains Negara, Techlimpic. Dia adalah program yang di mana kami anjurkan penyertaan tu kami kira pasif lah, kami anjurkan, lepas tu orang datang. Tetapi sekarang STEM Camp adalah kami ambil satu pendekatan yang berbeza. Kami sampai ke sekolah tu. Kami buat dalam sekolah, kami anjurkan dalam sekolah, dan kami bawa agensi-agensi kita, Pusat Sains Negara, Planetarium Negara, Nuklear Malaysia. Kami bawa agensi-agensi tu masuk dalam sekolah. Dan baru-baru ni kami buat di sekolah Cheng Mo di PJ dan dapat pernyataan 100 orang. So kami sasarkan STEM Camp ini, kami nak anjurkan di seluruh negara, target 15 sekolah dengan kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri dan juga sekolah-sekolah PIBG sekolah lah. So kami jangka kami akan buat dalam 15 sekolah dan dapat penyertaan lebih kurang 1,500 murid lah. So ini adalah satu inisiatif yang di mana kita sampai ke tempat, di tempat tu. Bukannya kami anjurkan program di satu tempat, orang datang. So ini juga adalah inisiatif MOSTI untuk supaya kita dapat memupuk minat murid-murid ataupun pelajar untuk lebih minat pada sains, teknologi dan inovasi lah. Dan di samping itu juga kami cuba mencungkil bakat lah. Kalau kita nampak mana-mana pelajar yang memang bagus dalam bidang sains, mana-mana sektor lah, kami akan cuba develop lah, kita cuba bangunkan lah. Betul. Dan mencukir bakat ni saya kira YB pastinya banyak cabaran lah untuk kita bermula daripada peringkat sekolah. Perlu kita berikan pendedahan kepada golongan terutamanya peringkat sekolah lah. Jadi YB, apa antara mungkin inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan sendiri untuk memastikan bahawa ianya disampaikan dalam masa yang sama, kita dapat mencukir bakat tadi seperti YB kongsikan tadi, dan demi masa depan negara juga lah. Saya kira sebab sains dan teknologi ini cukup memberi kesan kepada negara dan juga untuk generasi akan datang. Ya, sebenarnya memang untuk memupuk minat dan mencungkil bakat sains, teknologi, inovasi ini memang dia satu tanggungjawab yang agak berat lah. Sebab ini adalah agenda nasional. Menjelang tahun 2030, target kita adalah Malaysia menjadi negara yang berteknologi tinggi. Dan ini juga salah satu elemen ataupun unsur yang penting dalam agenda ekonomi madani. Yang amat berhormat Perdana Menteri selalu sebut tentang high value, high growth industry. So sekarang kami nak bawa pelaburan yang high value, high growth, yang selalunya dia technology driven. Maka kami perlu juga menyediakan bakat yang mencukupi, yang boleh memenuhi keperluan industri. Itu sebabnya kita perlu merancangkan lagi program-program pembudayaan sains, teknologi dan inovasi supaya lebih ramai pelajar dia boleh memilih aliran sains apabila mereka masuk ke pendidikan tertiary. Bagaimana pula dengan kerjasama antara kementerian, rentas kementerian untuk kita mencapai hasrat ini? Saya rasa ini adalah satu unsur yang penting juga ataupun faktor yang penting juga. Sekiranya semua agensi ataupun kementerian-kementerian, orang kata work in silo,
memang dia tak jadi. Sebab pembudayaan sains teknologi inovasi ini, walaupun nama dia sains teknologi inovasi, tetapi dia memang merentasi kementerian. Bagi contoh, kami mesti kerjasama dengan rapat dengan KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga KPT, Pengajian Tinggi. Selain daripada itu, kami juga kerjasama dengan kementerian seperti MOF, Kementerian Ekonomi dan lain-lain untuk kita promosikan ataupun membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Dan ini adalah pendekatan yang selalu disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu whole of government approach. So pendekatan ini adalah whole of government approach, di mana kita perlu mengambil pendekatan yang kerjasamalah dan tidak lagi kerja dalam secara bersendirian, work in silo ataupun terlalu orang kata territorial. Dia just nak protect tempat sendiri saja, kawasan sendiri saja. So maka ini adalah satu pendekatan whole of government approach lah, yang saya rasa inilah satu-satu jalannya untuk kita mengatasi masalah pembudayaan sains, teknologi dan inovasi ini. Okey, baik. YB tadi yang terbaru adalah berkenaan dengan CAM tadi kan? Dan apa lagi ada perancangan-perancangan lain untuk kita untuk kita pembudayaan sains teknologi ini? Apa lagi antara perkara lain? Ada juga tadi saya tak sebut. Tadi saya sebut Bingo Sains Negara Teklimpik dengan STEM Camp. Ini adalah dalam bentuk aktiviti. Kami juga ada reality show lah yang melibatkan inovasi. So kami tahun lepas inisiatif baru juga. Mesti kerjasama dengan Kementerian Ekonomi, kami adakan satu reality show, nama dia Innovaton. So dalam program Innovaton tu dapat sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan. So tahun ini kami akan teruskan lagi lah. Okey. Bagaimana dengan kerjasama pihak swasta ataupun pemain industri yang sudah pun bertapak dalam memajukan negara untuk kita pergi ke akar umbi untuk mendidik anak-anak yang masih bersekolah ini dalam aspek bidang sains dan teknologi? Ya, kerjasama dengan industri merupakan satu perkara yang sangat penting lah. Sebab industri itu adalah orang kata receiver. Apa yang sistem pendidikan kita sudah latih, dia akan masuk ke dalam industri. So kami sebagai kerajaan selalu semak dengan industry player, sama ada pelajar ataupun bakat yang kami latih itu memenuhi keperluan industri atau tidak. So maka kementerian mesti selalu ada dialog dengan pihak industri, dan kami tahu apa keperluan mereka dan kami boleh tolong memudahcarakan dengan kementerian-kementerian yang lain dari segi silibus ataupun di luar kurikulum. So itu adalah peranan mesti, dan industri pun sangat-sangat mereka sudi bekerjasama dengan kerajaan sebab mereka adalah receiver. So ada program-program yang mereka mainkan peranan, sama ada mereka menaja ataupun mereka pun mainkan peranan dalam melatih bakat-bakat sains, teknologi dan inovasi. Saya kira cukup penting sebab apa? Kita tak mahu membazir. Satu bakat itu kita perlu optimumkan. Betul. Kadang-kadang apabila kita lakukan usaha, bakat itu tak kena dekat tempat dia. Jadi kerjasama antara pihak industri, rentas kementerian itu cukup pentinglah untuk kita detect bakat yang betul-betul sesuai dengan tempatnya. Berada di tempatnya. Okey, dan berbalik kepada tadi kan Minggu Sains Negara YB kan, apa antara pengisian yang akan dilakukan kebiasaan sebab ia telah pun bermula pada tahun 2018. Apa antara pengisian, dan pasti setiap tahun berbeza-beza pengisiannya. Tahun ini fokusnya apa? Minggu Sains Negara sebab dia dianjurkan untuk memupuk minat pelajar terhadap sains, teknologi dan inovasi, maka dia lebih asas lah. Kami adakan pameran di satu tempat, satu lokasi. Lepas tu kami akan ajak sekolah-sekolah yang berhampiran untuk hantar pelajar untuk mereka merasai bagaimana bagaimana sains tu dia boleh
hubung kait dengan kehidupan harian kan? Saya rasa itu sangat penting sebab kalau kami pelajar sains dalam bilik tajar saja, dia tak dapat nak relate dengan kehidupan seharian lah. So, teori dan praktikal lah YB kan. Maka kami ambil pendekatan yang hands-on experience. Ada banyak jenis atau game ataupun device, peralatan yang mereka boleh sendiri pergi cuba. So dia lebih pada hands-on experience ya. Budak itu dia boleh merasai benda-benda tu, pengalaman tu dengan pakai VR lah. Itu bukan budak je seronok YB. Saya kira ibu dan ayah pun seronok. Teknologi terbaru kan kita kena fit dalam teknologi terbaru. Kalau tidak kita ketinggalan. Kadang-kadang kita ni yang besar pun ketinggalan dengan anak-anak YB. Macam mana? Sekarang budak-budak mereka lebih advance. Very advance. Betul. Mesti ini kita kena perkayakan untuk orang-orang macam kami juga. Ini Minggu Sains Negara dia memang open lah. Semua, ya. Tapi mesti lebih walaupun mesti mainkan peranan dalam pembudayaan sains teknologi dan inovasi ni, kami lebih pada di luar kurikulum lah. Dia di luar bilik tajar, di luar daripada silibus. Maksudnya informal education lah. Kami lebih pada bidang itulah. Bagus ni kan. Saya kira kita sebagai ibu bapa perlu ambil pendekatan ini untuk bawa anak-anak untuk mengetahui dan juga memahami. Selain daripada pembelajaran di sekolah, di rumah, kita juga ada hands on kan. Praktikal tu penting. Minggu Sains Negara. Terima kasih banyak-banyak kepada YB Chang Leh Kam, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi, sudi berkongsi dengan kita apakah inisiatif di bawah MOSTI untuk membudayakan sains, teknologi dan juga inovasi. Baiklah, sains, teknologi dan inovasi kita berikan kepada anda satu cerita pagi ini dari negeri Selangor berkaitan dengan taman cahaya terbesar di Malaysia yang terletak di Serdang ataupun MAIP Serdang. Rakan saya Farah sudah pun bersedia. Farah, silakan. Baiklah, untuk cerita pagi Selangor hari ini, saya nak bawakan kepada anda mengenai program Pesta Lampu Terbesar di Malaysia yang sedang pun berlangsung ketika ini di MAIP Serdang. Dan tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan tetamu kita iaitu Pengerusi Mardi Corporation, Tuan Haji Nur Halim bin Sirom. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Jadi Tuan Haji, bagaimana dengan program ni? Jadi bagaimana lokasi ini dipilih untuk mengadakan pesta lampu ni? Okay, alhamdulillah, kita bersyukur. Terima kasih kerana menjemput saya untuk berkomunikasi sekarang. Alhamdulillah, terjadinya program di sini, pesta lampu ini, di mana sebenarnya tujuan kami iaitu kita untuk menghidupkan di MAIP ini, menghidupkan suasana dan sebagainya. Dulunya MAIP ini biasa dikenali tempat maha. Dan maha akan berlaku 2 tahun sekali. Tetapi kini kita nak menjadikan tempat MAIP ini iaitu tempat yang sentiasa dilawati dan sesuai dengan tujuan kami, hasrat kami, iaitu di sini adalah tempat kunjungan agroturism untuk rakyat-rakyat di luar sana. Kita dah open to public kepada semua orang yang datang ke sini. Bukan hanya sekadar untuk percayaan lampu, ini sekadar permulaan, ianya akan berturutan dan seterusnya akan datang. Kita akan ada di MAIP ini iaitu berbagai-bagai tema yang kita buat untuk menyusur kepada pertanian. Di sana kalau kita tengok ada laman padi, laman bunga, laman sayur dan sebagainya. Tetapi untuk permulaan kita jadikan ianya satu bercahaya. Itulah pesta lampu, pesta cahaya yang kita buat pada kali ini. Okey, bagaimana dengan kedatangan pelancong ke sini, pengunjung terutamanya ke pesta lampu ni? Okey, saya dipahamkan 2 hari lepas saja kita dah telah mencecah 10,000 orang. Jadi kehadirannya amat menarik sekali dan kehadiran itu saya lihat rakyat yang datang kat sini, kebanyakan yang datang kat sini teruja kerana di sini mempunyai satu tempat yang begitu luas, 37 ekar. Jadi bayangkanlah lautan lampu yang bercahaya, seolah-olah kita berada dekat dunia lain. Jangan curi, sonok kalau tengok anak-anak berlari, kawasan yang luas dan menariknya parking yang begitu luas. Tidak ada masalah. Tapi 37 ekar ini kita telah sediakan
transport dan sebagainya. Inilah menyebabkan banyak ramainya orang datang kerana mereka selesa tidak tersepit-sepit dan sebagainya, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai Pesta Lampu ini, kita nak bersama dengan pengarah Leviko Encik Zamri Abdullah. Assalamualaikum Encik Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi hadir ke Taman Lampu kita di Maib Serdang. Okey, jadi Encik Zamri boleh ceritakan mengenai zon-zon yang ada di Pesta Lampu ni? Okey, tempat kita berdiri sekarang adalah Zon A. Zon A merupakan kawasan yang kita beri secara percuma kepada pengunjung. Dalam Zon A terdapat pelbagai arca termasuk galaksi dan bunga ros satu Malaysia yang kita susun. Saya rasa paling besar. Lepas tu kita ada arca I Love, arca ni untuk pengunjung bergambar. Dan untuk zon B, kita lebihkan lagi persembahan kita supaya pengunjung akan masuk, akan menikmati seperti duduk di alam Magica. Dan di situ pelbagai arca-arca terkini yang kita bawa datang ke Maib Serdang. Untuk zon C, kita ada persembahan laser, aurora dan air pancut yang dilayarkan bersama laser. Dia akan terdapat hologram berbentuk pelbagai-bagai ni, termasuklah naga, dolphin. Lepas tu di situ semua kita masukkan yang terkinilah, yang berteknologi yang belum ada lagi di Pesta Lampu dalam Malaysia. Okay, mungkin Encik Zamri boleh war-warkan kepada penduduk Selangor khususnya daripada pukul berapa sampai pukul berapa dibuka? Okey, kita buka daripada pukul 6 sampai pukul 12 tengah malam. Okey, kepada semua penduduk negeri Selangor khususnya dan kepada semua rakyat Malaysia yang akan bercuti semasa cuti sekolah ni, hadirlah ke Maib Serdang dan nikmatilah pemandangan berlampu di sini. InsyaAllah akan terbaik untuk anda. Okay, terima kasih Encik Zamri. Baiklah, sekian saja cerita pagi. Baik, bagi anda yang gemar bersuah foto, boleh datang ke sini. Baiklah, itu saja cerita pagi. Kita kembali kepada rakan media di Kota Media Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor. Itu dia. Itu antara lokasi yang anda boleh bersuah foto bersama keluarga anda. Kalau cuti sekolah ni tak tahu nak ke mana, itu dia antara lokasi pilihan yang mudah dan juga dekat. Okey, seterusnya saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan program latihan kemahiran untuk industri kayu. Bersama dengan saya kenalkan teknologis Ramli Muhammad Hanafiah, merupakan penolong pengarah kanan Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu WISDEK, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, Sofia. Okey, jadi bila kita cakap tentang latihan kemahiran untuk industri kayu itu sendiri kan sebagai permulaannya, mungkin boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton apakah antara peranan utama WISDEK dalam latihan kemahiran sektor industri perkayuan itu sendiri. Baik. Silakan. Terima kasih Sofia dan juga RTM di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu ataupun WISDEK merupakan pusat latihan di bawah Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia yang menawarkan kursus-kursus kemahiran dalam bidang perkayuan. So WISDEK yang ditubuhkan pada tahun 1995 di Banting, Selangor. Di Kota Kinabalu, Sabah kita tubuhkan lagi satu pada tahun 2005. Yang ini adalah bagi memenuhi keperluan latihan semasa industri perkayuan. So kita berharap dengan adanya program-program yang kita laksanakan di WISDEK ini akan dapat meningkatkan lebih ramai lagi jumlah tenaga kerja separuh mahir dan juga tenaga kerja mahir di kalangan pekerja industri dan juga belia-belia tempatan dalam industri perkayuan. So ini secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kita kepada tenaga kerja asing lah. Okey, dan antara yang lain juga, apa antara program yang dijalankan oleh WISDEK dalam industri dalam usaha untuk memenuhi tuntutan keperluan pembangunan modal insan dalam industri perkayuan. Selain daripada tadi kan kita bagi ada mungkin boleh tambah pekerjaan, peluang pekerjaan kepada warga tempatan sendiri. Apa lagi antara usaha lain?
Baik Sofia, seperti mana yang saya nyatakan sebelum ni lah ya, Wisdek melaksanakan pelbagai program latihan kemahiran industri kayu seperti program latihan kemahiran untuk belia-belia tempatan kita yang mana kita laksanakan program skim latihan agri komoditi mahir yang dilaksanakan seperti program PMD, program FDM, program furniture, timber, teknologi. So yang ini kita laksanakan untuk belia-belia tempatan kita lah. Dan kita juga dalam masa yang sama mengadakan program latihan untuk pekerja-pekerja dalam industri. Dalam industri perkayuan dan keusahawanan, pembangunan reka bentuk, pembangunan produk dan banyak lagi program-program lain yang kita laksanakan yang berkaitan dengannya lah. Dan pada masa yang sama, Wisdek juga amat committed untuk melaksanakan program pensijilan kemahiran Malaysia dalam SKM ataupun ini melalui Jabatan Kemahiran Malaysia yang melahirkan pekerja di sektor industri perkayuan yang diiktiraf kemahirannya, di samping kita boleh dapat meningkatkan imej perkayuan negara lah. Ya, wow, itu dia. Jadi kalau tadi Tuan ada kongsikan berkenaan dengan golongan belia dan juga bagi mereka yang telah pun berada dalam industri untuk tambah skill lagi kan. Ya. Mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut lagi apakah antara program-program yang ditawarkan? Ya. Kalau ikutkan program-program yang kita tawarkan adalah yang mana pelatih-pelatih kita ini kita tawarkan program-program yang untuk mempertingkatkan dengan hala tuju kita lah, menyatakan hala tuju kita untuk mempertingkatkan produktiviti, kecekapan dan yang produk berkualiti, daya saing yang dalam produk bernilai tambah ini. So semestinya industri kena beralih ke arah IR 4.0 lah untuk industri perkayuan negara kita ni untuk meningkatkan dia punya ni, dia kena beralih ke arah IR 4.0 mana yang kita barulah untuk ni. So penumpuan kepada peningkatan pengetahuan golongan belia kita, kemahiran teknologi, R&D dan juga inovasi merupakan antara strategi yang membolehkan industri perkayuan negara kita terus bergerak seiring dengan arus persaingan di arena perdagangan antarabangsa. Dan keupayaan membentuk generasi muda kita ini, tenaga kerja profesional tempatan yang berkemahiran tinggi, haruslah dipertingkatkan juga supaya sektor industri perkayuan Malaysia akan terus memberikan saingan di pasaran global. So yang ini sebab sekarang ini kan persaingan itu semakin mencabar. So dia kena membentuk generasi muda kita untuk mendapatkan kemahiran yang tinggilah dalam industri. So pengiktirafan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia ini sebagai pusat bertauliah dan Center of Excellence kepada Wisdek sendiri telah memberikan impak yang positif lah untuk pembangunan modal insan kita di sektor industri perkayuan negara. So dan hala tuju ni yang dalam pelaksanaan dia ni dibantu dengan kerjasama rentas oleh Impact lah. Okey, kalau boleh kongsikan juga siapa sebenarnya Impact tu, Tuan? Okey, bila bercakap tentang Impact ni kan saya mungkin sedikit sebanyak lah, boleh sedikit sebanyak memberikan input berkaitan dengan apa tu Impact ya. So Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia ya, yang lebih dikenali dengan nama Impact. So orang selalu sebut Impact. So ini merupakan institusi induk yang menerajui serta memantau kursus-kursus program latihan kemahiran bagi pusat latihan agensi-agensi di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi lah, yang ada 6 agensi-agensi di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. So Impact ni sebenarnya yang ditubuhkan bagi misi utama untuk menjadi sebuah institusi latihan bertaraf antarabangsa yang dinamik dan unggul bagi memenuhi keperluan tenaga mahir di sektor peladangan dan komoditi. Dan kalau boleh Sofia, saya ingin mengambil kesempatan lah di sini untuk mewar-warkan dan mengajak penonton di luar sana untuk yang mengikuti program terbaru kita ya, yang mana Wisdek akan bersama-sama dengan Impact juga dalam program TVET My Commodity. So saya ingin menarik perhatian kepada penonton di luar sana untuk bersama-sama dengan kita pada 2 Mac 2024 bertempat di UiTM Cawangan Pahang lah, di kampus Jengka. So semua kita jemput hadir untuk
mendapatkan maklumat yang lebih jelaslah berkaitan dengan program-program latihan industri belia yang kita laksanakan. Dan program itu akan berlangsung selama sehari sahaja? Selama 1 hari. Okey, pada jam berapa, Tuan? Bermula daripada jam 8 pagi sehingga ke petang lah. Sehingga ke tamat program yang kita tetapkan untuk TVET My Commodity. Okey, jadi apa antara pengisian sepanjang program tersebut? Antara pengisian dalam program tersebut, kita memberikan taklimat berkaitan dengan program-program yang kita laksanakan oleh agensi-agensi yang di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. So, semua kita akan berikan input-input yang berkaitan dengan latihan kemahiran industri lah. Okey, itu dia. Jadi kalau anda yang berkesempatan boleh hadirkan diri ke program tersebut untuk kita mendapat pelbagai informasi yang menarik dan juga boleh tambah skill kehidupan kita lah. Itu antara perkara yang cukup penting. Antara perkara yang cukup penting untuk kita. Ya, betul. Okey. Dan antara yang lain juga, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan juga apa antara kelebihan yang ditawarkan kepada pelatih-pelatih yang mengikuti program bersama dengan kemahiran di WISDAC. Ya, Sofia. Baik. Berkaitan dengan kelebihan yang ditawarkan oleh MTIB, oleh agensi-agensi di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi ini adalah bila pelatih itu terpilih untuk menyertai program latihan yang ditawarkan, dia akan dapat menikmati segala kemudahan yang disediakan secara percuma, secara menarik. Percuma, free of charge, seperti kemudahan asrama, pengangkutan, allowance sara diri. Kita ada allowance sara diri sebanyak RM700 sebulan untuk pelatih-pelatih yang menyertai program kita, dan dia boleh menikmati lab komputer secara percuma, mesin kerja kayu berteknologi tinggi dan sebagainya. So, selain itu juga tenaga pengajar kita adalah tenaga pengajar yang berkemahiran tinggi di bidang perkayuan lah. So, bermula daripada 2023 sebenarnya program FTMT ataupun Furniture Timber Machining Technology telah ditambah baik kepada pelaksanaan program secara micro credential. Ini yang saya nak war-warkan supaya benda itu akan jadi satu perkara yang dicari oleh belia-belia kita di luar sana untuk dapatkan pelatih ini mendapat penyata capaian ataupun PC untuk SKM di bawah NOS RB 050 operasi pembuatan perabot. So berikutnya nanti program ini program PMD juga dalam proses untuk kita mapping ke arah pelaksanaan secara micro credential. So yang ini semua adalah kita dah buat secara micro credential. Ya, betul. Ya, okey. Dan di manakah sekiranya para penonton yang ingin mendapatkan informasi berkenaan dengan perkara ini, Tuan? So, sebagaimana yang kita telah ketahui melalui website kita dan juga portal rasmi kita di WISDAC Official. Okey. So itu semua boleh tertera di kaca TV anda ketika ini. Baik, itu dia. Terima kasih saya ucapkan kepada teknologis Ramli Muhammad Hanafiah, merupakan penolong pengarahkanan Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Kayu WISDAC, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Terima kasih banyak, Tuan. Baik, terima kasih, Sofia. Ya, sama-sama. Baik. Dan seterusnya para penonton, itu dia berkenaan dengan perindustrian kayu bagi anda ataupun maupun keluarga anda yang ingin tambah skill ataupun mungkin mengikuti program tersebut, telah pun ditawarkan, boleh terus ke laman web yang telah pun kami siarkan kepada anda tadi, dan kita nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Baiklah, di tangan saya sekarang ini merupakan satu album kepada seorang artis. Biasanya album ni kita akan lihat dalam bentuk CD, tapi sekarang orang jarang buat album dalam bentuk fizikal. Saya pegang. Nak rasa juga pengalaman. Tapi album dia, buka. Okey, buka. Dia istimewa. Dia lain daripada yang lain. Ini kali pertama yang mana albumnya adalah ini dia punya lirik ataupun dalam bentuk USB. Wow. Okey, menarik ni.
Jadi ini betul surprise ni. Ini adalah album sempena dengan Ramadan 1445 Hijrah yang telah pun dihasilkan oleh produser, komposer, penyanyi yang cukup hebat dalam industri kita, Dakmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ridwan, Haji Sofia. Khabar? Baik, alhamdulillah. Wow. Sebelum ini pernah datang ke Selamat Pagi Malaysia, tapi kali ini bawa buah tangan istimewa lah. Ini album yang berkisar tentang Ramadan. Kisah Ramadan sepenuhnya. Kisah Ramadan. Mungkin ceritakan sikit sebab dia ada, saya difahamkan ada 4 lagu, yang lain ada keratan-keratan. Ya, ada 18 keratan sebenarnya. Kita panggil keratan dalam album. Dia ada 10 doa, 4 lagu full, 4 minus 1. Supaya senang nanti bila dalam Ramadan dia boleh nyanyi. Kenapa dia ada doa kat situ? Supaya kita boleh memenuhi kita punya keperluan 10 minit sebelum kita buka puasa tu, kita doa lah. Ini antaranya. Kalau orang tua-tua mungkin dia dah doa dah biasa, tapi ini kita nak ajar pada anak-anak. Doa-doa yang mudah. Mudah-mudah lah gitu. Orang kata doa-doa yang berbentuk sing along sing along. Okey, ada juga adakah keempat single ataupun lagu dalam ni lagu yang berkaitan dengan semua lagu Ramadan. Dia ada 4 lagu situ. Satu lagu saya duet dengan Rabbani, lagu yang dirindui. Kemudian tu saya ada dengan duet dengan dua lagu dengan kumpulan Syamura daripada Sabah. Ada 2 dan satu lagu tu saya solo lah. Dan album ni yang seronoknya liriknya ditulis oleh salah seorang daripada Menteri di Sabah, Datuk Dr. Arifin. Jadi kami pun bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah jugalah saya kat sini. Macam ni. Tu gambar dia ada kat tengah-tengah tu, Datuk Arifin kat tengah-tengah, Syamura yang baju merah, Rabbani dengan Dakmi yang baju kuning macam orang tua-tua tu sikit. Okey. Berbalik dia salah seorangnya adalah yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovatif Sabah, merangkap Exco Agama dan juga Exco Pendidikan di negeri Sabah. Terima kasih Rita kerana beritahu benda yang sebenar. Penuh. Okey, dan yang paling menarik juga di sini kan, kita ada doa-doa, dia juga masuk kat situ kan. Sambil kita dengar, kita boleh juga ajar anak-anak kita. Saya kira itu antara perkara penting lah. Dalam masa yang sama kita boleh mendidik anak-anak melalui bentuk. Filosofi saya dalam buat muzik sekarang ialah begitulah. Jadi kita bila sampai peringkat umur kita dah sekarang ni, kita dah ada sampai peringkat kematangan. Jadi bila kita dah matang dalam bidang kita rasa kita nak bagi balik kepada society. Sofia kena buka tu cantik tu yang kat dalam tu. Tengok betul-betul. Buka. Okey. Dakmi ada podcast. Ada podcast juga. Ada podcast saya baru tunjuk season 1. Season 1 berkisar tentang apa biasanya? Saya sekarang berkisar tentang penasyid lah. Penasyid. Dah masuk dah episod season 1, episod yang ke-6. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat. Hari ni hari Rabu. Hari Rabu. Hari Jumaat nanti. Saya nak sangat hari Jumaat. Tengok baju bukan hari Rabu. Hari Jumaat ni adalah episod yang ke-6 dengan Ito Lara. Maknanya saya try podcast dengan semua yang berkaitan dengan penasyid. Okey, tunjukkan kita punya album. Dakmi punya album kan, saya punya album. Boleh, no problem. Ini USB dia. Rasalah. Okey. Senang kan? Senang. Dia tak perlu jelas. Kadang-kadang kalau CD tu kan kita faham jugalah kan. Susah juga. Bukan semua orang mendapat. Ini sedikit clipping daripada podcast. Ya betul. Ini kenapa saya buat begini sebab kita dah tak ada hardware untuk nak playing. Benda tu kan CD dia kena ada hardware dia. Yang ni hardware dia mana-mana je sekarang. Kat phone boleh. Betul. Dekat mana-mana. Komputer boleh, laptop boleh. Dalam kereta pun boleh. Of course. Kan. Saya difahamkan dah sold out. Alhamdulillah masa launching sehari sebelum tu dah sold out dah. Sebab kita nama cukup hebat. Salah satunya kerana saya rasa saya sedar sebab kita kena kerjasama lah dengan orang. Jadi bila kerjasama dengan orang akan appreciate kita punya effort. So saya rasa rugi pula rasanya hari tu print sikit kan. Itulah. Ada mungkin ada plan untuk tambah ke? Tak boleh print sebab sekarang ni China tengah cuti lagi sampai production dia sampai 30 bulan 3. So shipping seminggu dah dekat Anak Raya. So dah tak valid lah tahun depan tahun depan. Album raya. Tahun depan insya-Allah. Mungkin lebih banyak lagi. Membawakan lagu-lagu yang macam di Pohon Tama. Apa nama tajuk apa tu? Tangis Sebatang Tama. Tangis Sebatang Tama. Rasa macam semalam Ya, rasa macam lagu tu baru tapi sebenarnya dah 15 tahun. Ya, pasal dia hadis. Dia hadis Nabi. Membawa lagu-lagu sebegitu yang kuat, maksudnya menghasilkan lagu-lagu yang begitu malasegak untuk artis-artis baru. Kekuatan Dakmi itu sendiri saya kira cukup hebat dalam industri nasyid. Namanya suara yang baru ni lah. Scene baru, nasyid baru, bukan tahun 90-an lagi. Macam mana Dakmi boleh membawa kekuatan itu? Keunikan itu yang Dakmi ada. Pertama sekali doa ibu bapa dah.
doa ibu bapa. Yang kedua, doa guru. Yang ketiga, orang ramai sendiri yang mendoakan kita lah. Bukan kita punya kekuatan pun sebenarnya. Allah bagi kita ni pinjaman je, dia macam kenderaan je kan. Hari ni saya mungkin ibarat suara tu macam hari ni saya pakai Viva lah. Viva Viva ke pakai Proton ke dan sebagainya. Itu hanya kenderaannya. Selebihnya tu doa-doa orang-orang dulu. Hebat-hebat. Ridwan, Raja Sofia. Kan? Punya doa hebat-hebat semua. Masya-Allah. Kredit pula kita rasa kat sini. Saya berkesempatan lah menghadiri salah satu konsert Dakmi. Duduk dalam dewan tu dia rasa. Kan, dengan suara dia kan, ya Allah ya Tuhanku. Jadi doakan saya bulan 10 insya-Allah. Ada konsert. Untuk saya punya naked, dipanggil naked concert. Naked concert ni maksudnya bagi saya nak cuba buat, saya hanya berinteraksi dengan muzik yang sangat minimum dengan satu orang vokal saya dan dengan audiens yang rapat. Saya nak try. Di mana? Somewhere dekat Shah Alam. Wow, jadi standby semua. Itu memerlukan seorang penyanyi yang cukup mempunyai credibility vokal yang cukup hebat. Betul. Bukan senang untuk menyanyi dengan sangat minimum dari segi instrumental musiknya. Semacam kita berbual lah dengan orang macam sekarang macam ni sebenarnya. Instrumen tu hanyalah satu benda, orang kata apa, satu benda pakaian saja. Yang lebihnya kita berbual tapi dalam bentuk nyanyian. Dari segi aktiviti menjadi produser kepada penyanyi dan juga artis, siapa sekarang yang Dakmi sedang berkolaborasi? Sekarang saya tengah siapkan. Macam ni saya ini adalah projek pertama saya dengan Kerajaan Sabah. Selepas ni saya akan concentrate untuk 21 lagu yang Datuk Dr. Arifin tulis 20 tahun lepas. Wow. Dia seorang penulis, seorang penulis khat, dia yang hebat, seorang seniman. Selain pada politician, dia seorang seniman yang hebat. Jadi saya kata, Datuk, dengan partnernya Ustaz Siddiq, cakap dengan Datuk, benda ni kalau tak dibawa keluar, rugi. Dia kata berapa tinggi? Bagi saya tinggi. Bagi saya peluang, saya buat benda ni, saya record balik everything semua. Maksudnya daripada lirik Dakmi ambil dan buatkan melodi dan lagu dah siap. Lirik dan lagu yang dihasilkan daripada YB. 21 lagu. Wow. Jadi saya kata, meh sini bagi saya buat. Wow. Hebat. Itu dia. Selepas ini nak menyanyikan lagu? Daripada album pertama saya yang bentuk box. Ini box kedua saya sebenarnya. Box pertama saya tajuk dia Khazanah Cinta pun dah sold out. Okey, dengan itu kita akan berikan ruang kepada Dakmi untuk menyampaikan sebuah lagu daripada album pertamanya. Terima kasih kepada anda semua yang menonton Selamat Pagi Malaysia seawal jam 8 pagi tadi. Dan juga terima kasih kepada penerbit kita pada hari ini, Puan Rosmawati, kerana sudi bersama dengan Selamat Pagi Malaysia selama ini. Dan ini adalah hari terakhir Puan Rosmawati. Terima kasih banyak-banyak kerana menerbitkan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, betul. Dan terima kasih juga kepada anda semua. Terima kasih kepada tim dan juga kru produksi. Dan hari ini kita berikan yang terbaik. Dan apa yang kami kongsikan, moga memberi informasi yang terbaik untuk anda semua, insya-Allah. Yang kurang daripada kita, yang lebihnya daripada Allah SWT, insya-Allah. Dan kita nak serahkan pentas kita bersama kepada Dakmi. Selamat Pagi Cinta. Okey, Selamat Pagi Cinta lagunya. Selamat pagi cinta, selamatlah semua, selamatlah pencinta, melayar bahtera. Selamat pagi cinta, selamatlah semua, selamatlah pencinta, melayar bahtera. Lafazkanlah cinta kita, luahkanlah segalanya, berdoalah kepadanya, moga terus istiqamah. Selamat pagi cinta, selamatlah semua, selamatlah pencinta, melayar bahtera. Selamat pagi cinta, selamatlah semua, selamatlah pencinta, melayar bahtera. Kau dan aku saling merindu, menjenguk waktu untuk bertemu. Terbiaslah segala rasa bila cinta ku disapa.
Selamat pagi cinta, selamatlah semua, selamatlah pencinta.